Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar. Seperti biasa kita istighfar. Kemudian Ummul Kitab Al-Fatihah dan seterusnya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله
لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق الله الله حق الله الله حق الله حق الله حق الله الله حق الله حق الله الله حق الله الله حي 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 يا قيوم الحي يا قيوم الله حي 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 دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. معرفة يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل
يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Penerima Taubat, wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung. Maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala dan ya Nur ya Hadi, Nur ya Hadi ya Haq. Ya Nur ya Hadi ya Haq Ya Nur ya Hadi ya Haq Ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang Maha Pemilik dan Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau, Ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati kami yang keras ini, agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara, yang Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Wahai Allah yang mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abdi-Mu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, yang Maha Cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Curahkan hikmah dan kebijaksanaan, agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu ya, dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayy, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayy, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayy, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad,
يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan, dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikuti, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Hai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati-hati kami. Sudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma ghfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمن وفي كل وقت اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kami di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkanlah pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjing kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kawan-kawan yang dihormati sekalian, yang dikasihi dan dihormati, syukur Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita memahami, merenungi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat lazim yang kita sudah hampir sampai kepada akhir ayat-ayat lazim ni. Dan surah kita pada hari ini ialah surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ianya mempunyai 7 ayat ya, 7 ayat. Dan saya rasa kita semua hafalah ayat ni, sebab kita mungkin gunakan untuk kita baca di dalam sembahyang. Jadi sebaiknya apa yang kita baca di dalam sembahyang, sebaiknya kita tahulah maksud dia. Kita tahu maksud dia supaya dapat kita hayati, dapat kita amalkan. Kalau sekiranya di sana ada perintah ataupun arahan daripada Allah supaya kita lakukan. Jadi kita boleh baca dengan baik, kemudian kita boleh memahami, kita tadabbur dan kita amalkan. Baca dengan baik, tadabbur, faham dan boleh kita amalkan. 3 perkara ni sangat pentinglah. Okey, insya-Allah kita akan baca ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Okey. Nama surah adalah surah Al-Ma'un. Kita lihat kepada pengertiannya. Sekali lalu, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah engkau? Ara'aita, ra'aita. Ta. Ini fi'il madhi ni. Ta tu ta kamu. Makna dihadapkan cakap ini pada Nabi kita lah. A tu adakah? Adakah ara'aita? Kalau asal makna ra'a adalah makna lihat. Di sini kita maknakan dengan tahukah? Adakah engkau tahu? Ara'aital ladzi, yang orang yang yukazzibu bid-din. Adakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Mana sebab a tu adalah huruf dipanggil huruf istifham dengan makna adakah. Tentulah seolah-olah di sana macam ada tanda tanya lah. Adakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Dustakan, tidak percaya kepada agama dia. Mendustakan agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu orang-orang yang mengherdik anak yatim. Yad'ul yatim, mengherdik anak yatim. Yatim kita tahu makna yadu' dalam mungkin dalam ayat ni yang kita tak tahu makna yadu'. Yadu' tu makna dia herdik, tengking. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak
wala dan tidak yahuddu tidak menggalakkan ala ta'amil miskin, tidak menggalakkan manusia memberi makan kepada orang fakir miskin. Tidak menggalakkan manusia memberi makan kepada fakir miskin. Fawailul lil musalli, maka celakalah orang-orang yang sembahyang. Sembahyang yang macam mana? Allazina hum an salatihim sahun, yang lalai daripada sembahyang mereka. Kita akan lihat makna an salatihim sahun. Yang lalai macam mana tu? Ada berapa macam? Ada beberapa perkara yang boleh dikatakan lalai dalam sembahyang. Allazina hum yura'un, yang riak. Mereka yang riak. Allazina hum yura'un, yang mana mereka yura'un, mereka itu riak. Kita lihat apa dia riak yang dimaksudkan. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan memberi pertolongan. Ma'un, kita akan lihat tentang juga tafsiran ma'un ni apa? Ma'un. Jadi surah-surah yang tersebut dari surah Al-Ma'un ni ialah nak menyatakan tentang orang-orang kafir yang ingkar kepada balasan akhirat. Orang-orang kafir yang ingkar kepada balasan akhirat. Dan ayat ini juga, surah ini juga nak menyatakan tentang orang munafik yang bersikap riak, dan nak menyatakan tentang balasan yang menimpa mereka. Balasan yang menimpa orang kafir dan orang munafik. Jadi kalau kita baca ayat ni, insya-Allah apabila kita jelaskan nanti, makna kita boleh faham bahawa ayat yang 5 ayat ini, 7 ayat ini adalah nak menyatakan tentang cerita apa? Orang kafir yang ingkar kepada balasan akhirat. Pertama. Yang kedua, nak ceritakan tentang orang munafik yang bersikap riak. Dan apa balasan yang menimpa mereka ini. Yang menimpa orang kafir dan menimpa orang munafik. Adakah kita nak, kalau kita lihat pada diri kita, mungkin pada orang-orang kafir kita tak termasuk di situ. Na'udzubillah, kita memang tak termasuk. Tapi kita takut kita termasuk dalam golongan kedua ni, iaitu orang munafik yang bersikap riak. Orang munafik yang bersikap riak. Kita takut kita termasuk di dalam ini. Kalau kita takut, kita akan lihatlah bagaimana apa yang dikatakan riak. Takut kita termasuk di dalam golongan yang kedua ini. Kerana balasannya adalah amat dahsyat, iaitu wailun. Mana dahsyatnya balasan yang Allah timpakan, Allah kenakan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini. Kita lihat ya. Kita boleh bahagikan ayat ini kepada dua ya. Satu, ayat 1 sampai ayat 1, 2, 3. Sampai ayat 3. Dan yang kedua ialah daripada ayat 4, 5. Daripada ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua 7 ayat. 3 ayat pertama dan 3 ayat kedua. 3 ayat pertama tu adalah untuk itulah orang-orang kafir yang ingkar pada balasan akhirat.
Dan ayat daripada fawaidul lil musallin alladzi sampai kepada yamna'un al ma'un ditujukan kepada orang-orang munafik. Ditujukan kepada orang-orang munafik. Kita lihat tentang sebab ayat ini diturunkan. Sebab ayat ini diturunkan. Kita lihat tadi disebut yatim, disebut orang miskin, disebut bahasanya orang yang mendustakan agama itu, ialah di antara sikap mereka ialah mereka ini yadu'ul yatim. Mereka ni suka mengherdik, suka menghina orang-orang anak-anak yatim, suka mengherdik, menghina anak-anak yatim. Dan juga di antara sikap mereka juga adalah tidak suka atau tidak menggalakkan manusia, tidak menggalakkan orang memberi makan kepada fakir miskin. Itu di antara sikap orang yang mendustakan agama. Yukadzibu biddin. Yukadzibu, kadzaba yukadzibu, mendustakan. Biddin, agama. Perkataan din ni kita jumpa daripada awal lagi dah, kita duk baca Fatihah tu. Maliki yaumiddin. Apa dia makna dia? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Apa makna din di situ? Itu Allah yang memiliki hari pembalasan, hari akhirat. Din. Kita nak Din. Din. Mungkin dalam konteks yang lain, din itu dengan makna agama ya. Jadi din yang di sini sama dengan seperti di dalam Maliki Yaumiddin, dalam di pembalasan. Ini orang yang mendustakan agama, tak lain tak bukan orang kafir lah. Dia tak percaya. Tak percaya kepada apa? Tak percaya kepada Yaumul Jaza. Tak percaya kepada hari pembalasan. Kepada pembalasan yang Allah akan berikan kepada mereka di akhirat. Dia tak percaya kepada hari hisab. Adanya hari hisab di akhirat. Tidak lain orang kafir lah. Orang kafir lah yang tak percaya. Jadi kalau kita lihat ayat ini, sebab diturunkan ayat ini, iaitulah apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan, dan apa yang dilakukan oleh As bin Wa'il, apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Nama-nama besar ni bukan besar apa? Nama besar mereka punya perangai buruk, sikap mereka, sebab mereka di antara penentang kuat Rasulullah ni, nama-nama ni kan, Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Walid bin Mughirah, ini semua adalah penentang agama yang dibawa oleh Rasulullah. Di samping itu, sikap mereka yang tidak baik juga seperti yang diceritakan bahawa ayat ini diturunkan kerana Abu Jahal ni dia ada menjaga seorang anak yatim. Dia ada jaga seorang anak yatim dan bukan setakat jaga tu, makna jaga harta anak yatim tu juga. Dia jaga harta anak yatim tu. Jadi pada satu masa anak yatim tu datang kepada dia untuk meminta lah sebahagian daripada harta dia. Tapi apa yang Abu Jahal buat? Dia tolak ke tepi anak yatim tu. Tadi tu yadu'ul yatim. Dia tolak, mana dia herdik, dia marah lah. Padahal anak yatim tu datang untuk menuntut hak dia, yang dijaga oleh Abu Jahal.
Itu turun ayat ni. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah kamu tahu siapa yang pendusta agama, siapa yang pendusta din, iaitu orang yang mendustakan agama, yakni mereka tidak percaya kepada pembalasan di akhirat. Ini Abu Jahal lah di antaranya. Tak percaya. Itu juga apa yang berlaku kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan. Iaitu apa berlaku pada dia? Dia setiap minggu dia ada menyembelih unta. Jadi bila ada tiap minggu ni, jadi datanglah anak yatim ni minta sebahagian daripada daging unta tu. Apa dia buat? Dia kat tangan dia ada apa? Ada tongkat. Dia ketuk budak tu. Ketuk kepala budak tu dengan tongkat. Marah. Mana herdik. Tak bagi minta lah, tak bagilah. Jadi dengan sebab itulah juga diturunkan ayat ni. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Yang ni makna kita lihat yang utamanya adalah diturunkan kepada tu lah, kepada nama-nama besar tadi tu pada zaman Nabi tu, orang musyrik pada zaman Nabi yang menentang Nabi, dan di antara sikap mereka juga inilah dia, itu mereka suka mengherdik anak yatim, tidak suka kepada anak yatim, tak nak menggalakkan orang untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Mereka ni, padahal mereka ni kiranya orang kaya-kaya lah pada zaman Nabi tu. Mana pemuka ataupun pemimpin orang-orang musyrikin pada ketika itu. Okey, itu bahagian pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maknanya di antara mereka yang mendustakan pembalasan di akhirat, tentulah mereka ni orang kafir. Di antara sikap mereka ialah yad'ul yatim, suka mengherdik anak yatim, dan juga di antara perangai mereka juga ialah tidak menggalakkan manusia memberi makan kepada fakir miskin. Tak galakkan, tak suka. Jangan bagi kepada, jangan jamu, jangan bagi makan kepada orang miskin. Kemudian Allah kata fawailun, celakalah lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sembahyang yang kena sambung, tak boleh berhenti kat situ. Ini orang sembahyang celaka pula, orang sembahyang macam mana dapat kecelakaan? Tidak. Wailil musallin allazi, sebab tu kita tengok dalam Quran dia tulis lam alif kat situ. Lam alif tu mana jangan, kalau boleh jangan berhenti kat situ, teruskan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan celakalah bagi orang yang sembahyang, iaitu orang yang orang yang lalai. Sahun tu lalai. Allazina hum an salatihim sahun. Kalau kita terjemah harfiah, celakalah orang-orang yang sembahyang. Bagi orang yang sembahyang, allazina, yang mereka itu hum, kita terjemah harfiah tu literal. An, dari salatihim, sembahyang mereka itu sahun, lalai. Jadi kalau kita terjemah harfiah tu tak sedap lah. Kita terjemah itu orang yang lalai, orang yang lalai daripada sembahyang mereka. Lalai, ambil letak transpose, letakkan ke depan. Alladzina hum sahun an salatihim. Soalan gitu. Tapi kita lihat di sini bagaimana
Allah menyusun ayat yang begitu, ujung-ujung tu semua bunyi nun mim kan. Yukadzibu biddin, du'ul yatim, ta'amil miskin, lil musallin, sahun, semua ni di ujung-ujung dia banyak nun di ujung. Cantik ayat yang Allah susun ni. Itu sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi di sini apa maksudnya? Maka celakalah orang-orang yang sembahyang, itu siapa yang lalai daripada sembahyang mereka. Ini kerugian dan seksaan terhadap orang yang munafik. Ini kita kata ayat 4 ayat yang akan datang ni adalah nak menyatakan tentang orang munafik. Tentang perbuatan orang munafik. Mana kalau mereka sembahyang mereka macam mana? Orang munafik, kalau dia buat apa-apa pun, mana dia sedekah ke dia apakah nilai sedekah dia tu. Ini dikatakan oleh Allah di dalam ayat dalam 4, 5, 6, 7. 3 ayat atas tadi khusus untuk orang kafir dan 4 ayat yang di bawah ni adalah nak diceritakan tentang orang munafik. Orang munafik yang menunaikan sembahyang. Mereka ni menunaikan sembahyang tetapi mereka lalai. Sembahyang dengan riak. Mereka ni menunaikan sembahyang dengan riak. Mereka lalai dan tidak prihatin terhadap sembahyang. Mereka ni orang-orang munafik ini kalau mereka sembahyang mereka tidak mengharapkan ganjaran pahala. Sembahyang adalah tak mengharapkan ganjaran pahala daripada sembahyang yang mereka lakukan. Juga sikap mereka tidak takut kepada balasan dosa jika mereka meninggalkannya. Jika mereka meninggalkan sembahyang, mereka tidak takut kepada balasan dosa yang Allah akan timpakan kepada mereka. Dan kalau mereka sembahyang, mereka tak mengharap ganjaran pahala dari sembahyang. Ini sikap orang munafik. Dan juga mereka ini ternyata lalai sehingga luput waktu. Luput waktu, tunggu sampai luput waktu. Sekejap lah. Tahu-tahu tengok dah. Habis. Luput dah waktu sembahyang. Utama sekali kita tengok orang lalai, itu lalai. Sembahyang apa? Sembahyang subuh. Sebab bangun lambat ke apa kan. Tangguh. Nak bangun tangguh, tahu-tahu dah habis dah subuh. Atau sembahyang asar. Selalu orang lalai. Sembahyang asar. Okey. Apabila bersama dengan orang-orang beriman, ini di antara sifat orang munafik ni. Kalau dia bersama-sama orang beriman, mereka akan sembahyang dalam keadaan riak. Makna menunjuklah, riak tu makna menunjuk dan tidak menunaikan ibadat tersebut jika orang Islam tidak lagi bersama. Makna kalau ada sama-sama orang Islam, mereka sembahyang. Mereka buat cantik-cantik lah, rukuk, sujud semua, bacaan semua. Tapi bila tak ada orang keliling, dah tidak menunaikan ibadat tersebut. Itu di antara sikap-sikap yang dikatakan dalam ayat tu, annahum yura'un, sahun, lalai, dan yura'un, dan mereka itu riya. Ayat tersebut, ayat tadi itu tidak menyatakan bahawa mereka lalai di dalam ibadat sembahyang kerana lupa. Semasa mengerjakan sembahyang adalah sesuatu yang dimaafkan. Lupa semasa mengerjakan sembahyang adalah sesuatu yang dimaafkan. Memandangkan ia dilakukan dengan tidak sengaja. Sebaliknya dinyatakan bahawa mereka lalai terhadap sembahyang iaitu dengan menangguh. Itu mereka ini suka menangguh ke akhir waktu atau melakukannya dalam keadaan malas.
Malas kan. Maknanya tidak bersungguh-sungguh lah. Maknanya tidak merasa sembahyang itu suatu yang mana suatu yang kita tunggu-tunggu. Tidak merasakan sembahyang itu suatu masa yang sangat sangat berharga bagi seorang hamba untuk di sana menyatakan kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah kan. Jadi mana dilakukan dengan menangguhkan di akhir waktu atau melakukan dalam keadaan malas. Allah ada berfirman mengenai sembahyang malasnya, itulah apa yang ditujukan pelakuan ini, apa yang dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik ni, idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri nak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Dalam surah apa ya? Surah Nisa ayat 142. Orang munafik ni, idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka nak sembahyang, mereka berdiri dengan malas, qamu kusala. Kusala tu malas. Mereka hanya bertujuan riak, yura'una. Mereka hanya bertujuan riak untuk memperlihatkan sembahyangnya pada manusia. Yura'unan nas. Jadi sehubungan dengan itu adalah wajar dipadankan perkataan al-musallin kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang, memandangkan mereka adalah sebahagian daripada orang-orang yang diwajibkan sembahyang. Mereka tu diwajibkan sembahyang kepada mereka, tapi mereka melakukan dalam keadaan yang malas. Kerana kalau buat sembahyang pun hanya untuk yura'unan nas, untuk nak memperlihatkan dengan tujuan riak, ini memperlihatkan sembahyang tu kepada manusia. Okey. Yang riak, orang yang lalai terhadap sembahyang adalah mereka yang suka mempamerkan amalan tersebut kepada orang lain. Yura'un tadi, riak tadi. Atau bersikap riak terhadap semua amalan baik yang mereka lakukan supaya mereka dipuji. Ini ahli tafsir ada mengatakan, Az-Zamakhsyari berkata perkataan al-mira'at berdasarkan wazan mufa'alah. Ini yang diambil dari perkataan al-ira'ah. Kerana orang yang mempamerkan apa yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan pujian dan supaya orang lain terpegun dengannya. Jadi di sana ada hadis Nabi yang mengatakan, yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah bersabda, man samma'an nasa bi'amalihi samma'allahu bihi sami'un khalfahu wa haqqarahu wa sawgharahu. Maksudnya, siapa yang mendedahkan amalannya pada manusia lain, dia dedahkan amalannya kepada manusia lain, mana menunjuklah nescaya Allah akan mendedahkan. Allah akan dedahkan juga. Sama Allahu bihi sami'un khalfahu. Allah akan mendedahkan, ini menghina, memperkecilkannya kepada makhluk yang lain di hari kiamat nanti. Doa supaya kita tidak termasuk daripada kalangan orang-orang yang macam inilah. Kita harap Allah campakkan kesedaran dalam hati kita, mana campakkan keikhlasan beramal dalam hati kita, bukan untuk nak menunjuk-nunjuk, nak memperlihatkan kepada orang, tetapi adalah kerana Allah.
bukan kerana siapa-siapa, tapi adalah kerana Allah. Itu tentang apa ni? Allazi wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Mereka yang apa ni? Memperlihatkan, menampakkan. Dan ayat yang akhir wa yamna'unal ma'un. Juga di antara sikap orang munafik. Orang munafik ni apa? Sikap dia yang akhir ni ialah mereka enggan memberi pertolongan. Enggan memberi pertolongan. Kita nak lihat perkataan ma'un ni, apa maksud ma'un. Mereka enggan membantu dan suka menghalang orang yang hendak melakukan kebaikan kepada orang lain. Dia sendiri tak nak bantu, dia halang pula orang lain yang nak melakukan kebaikan. Ini satu sikap yang sangat buruklah. Ini di antara sikap orang munafik. Perkataan al-ma'un adalah kata nama bagi semua benda yang sering dipinjamkan. Mana sering yang kita dipinjamkan, kita bagi pinjam. Mungkin apa ni, kita jiran kita ke siapa ke nak pinjam benda-benda tu. Mana benda yang sering dipinjamkan. Di antara sesama manusia seperti apa? Kapak, pemukul, periuk dan perkakas rumah. Disebut di sini dalam hadis Nabi ya, baldi juga di antara benda yang orang suka pinjam lah kan. Manakala benda yang sering diminta, itu sering orang pinjam. Yang sering diminta ialah seperti air dan garam. Air dan garam. Juga meminta kan. Katalah orang sebelah nak bina rumah kan. Dia baru nak bina rumah. Dia tak ada air, nak ambil amanat kat mana air. Kita lah yang duduk dekat situ. Bagilah. Garam disebut dalam hadis ni. Garam. Di mana orang yang enggan memenuhi permintaan sedemikian dianggap hina dan berakhlak buruk. Golongan munafik tidak melakukan ibadat dengan baik kepada Tuhan mereka dan tidak pula bersikap baik kepada sesama makhluk sehingga tidak dapat meminjamkan barang-barangnya kepada orang lain. Ada orang dia rasa berat ya nak bagi jiran ke siapa pinjam barang dia. Barang-barang tu barang yang kita kata yang selalulah yang diperlukan seperti yang disebutkan tadi tu. Sedangkan barang tersebut tidak akan habis dan tetap menjadi miliknya. Tambahan pula mereka enggan mengeluarkan. Jadi ma'un juga adalah dimaksudkan ialah zakat. Ma'un tu itu zakat dan tidak mahu dilakukan berbagai jenis pengorbanan yang lain. An-Nasa'i meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, setiap kebaikan yang dihulurkan adalah sedekah. Dan kami menganggap al-ma'un pada zaman Rasulullah adalah seperti memberi pinjam baldi, periuk, kapak dan sebagainya. Nah, itulah dia yang dimaksudkan dengan ayat ini. Itu tadi kita telah bagikan ayat ini kepada dua bahagian, iaitu daripada ayat 1 sampai ayat ketiga. Itulah ini adalah di antara sikap orang-orang kafir. Yukadzibu biddin tu mana orang kafir sebab dia tidak percaya kepada balasan dan tidak percaya kepada hisab yang Allah akan lakukan di akhirat nanti. Dalam tafsir Al-Qurtubi ini dia kata yukadzibu biddin, ad-din yang dimaksudnya ai al-bil jaza. Yukadzibu bil jaza, tidak percaya kepada al-jaza iaitu balasan, wal hisab fil akhirah, tidak percaya kepada hisab di akhirat nanti.
Okey. Kemudian dari segi tafsiran wailul lil musallin. Ini wail itu azab lah. Itu azab lahum bagi mereka. Azab bagi mereka. Siapa? Orang yang semayang tu. Semayang yang alladzina hum an salatihim sahun. Itu seperti kata ahli tafsir Ibnu Abbas, dia kata sembahyang orang yang lalai itu apa dia? Itu ada beberapa ciri di sini. Dia maksudkan dengan orang yang lalai itu itulah al-musalli allazi in shalla lam yarjulaha sawaban. Itu seorang sembahyang yang dia bila sembahyang dia tak harap nak dapat pahala. Sembahyang aja. Macam satu yang kebiasaan saja, tak ada apa-apa. Dia tak mengharapkan pahala. Begitu juga wa in tarakaha, seperti yang saya sebut tadi kalau dia meninggalkan sembahyang lam yakhsha 'alaiha iqaban. Dia tak takut seksa yang akan ditimpakan oleh Allah ke atas orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Kata ahli tafsir lain pula, dia kata ialah yang dimaksudkan dengan allazina hum an salatihim sahun tu ialah allazina yuakhirunaha an awqatiha. Itu orang yang melewatkan sembahyang tu sehingga lupus waktu. Yuakhirunaha an awqatiha. Maksud waktu dah, tapi bila tangguh habis. Luput waktu dah. Kata Mughirah, kata Al-Mughirah an Ibrahim, qala sahun, apa makna sahun? Idha'atil waqt. Itu dia mensia-siakan waktu. Kata Abil Aliyah, la yusallunaha limawaqitiha. Dia tak semayang mengikut waktu dia. Mana? Ikut suka. Sampai luput waktu, habis waktu. Kita tidak semayang pada waktunya. Mana luar daripada waktu dia lah. Itu makna dia sahun tu. Sahun. Di antaranya lagi makna sahun ialah wala yutimmuna ruku'aha wala sujudah. Itu mereka yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Tak menyempurnakan rukuk dan sujud. Ini kadang-kadang banyak juga kita tengok orang yang semayang macam buat macam main-main je. Tak kemas. Makna tidak menyempurnakan rukuk. Rukuk dia mungkin tidak sama, orang kata apa, bila rukuk tu maknanya kepala tak bolehlah tunduk sangat gitu. Mana sama. Kepala dengan belakang kita tu sama. Rukuk dengan elok-elok. Sempurnakan. Mana tangan letak di mana? Kat lutut ni. Tangan kita. Jangan letak sampai bawah sana. Sampai bawah dekat betis ke pula. Kat lutut ni. Kita kata genggam lutut ni. Pegang lutut ni. Baru kita dapat rukuk yang sempurna. Begitu juga sujud yang sempurna. Sujud dengan orang kata apa? Selalu 7 anggota kan. Dahi kita, hidung kita, 2 tangan kita dan 2 kaki kita sujud. Sujud yang sempurna. Nah, itulah dia di antara yang disebutkan di sini tentang ayat dalam surah Al-Ma'un. Okey. Sekarang saya nak sebut tentang Al-Ma'un ni. Banyak sekali pendapat ulama tentang maksud Al-Ma'un. Ada satu kitab ni sampai 12. Isna asyara qawlan. Wa yamna'un al-ma'un ni ada 12 qaul. 12 pendapat tentang pendapat pada Al-Ma'un. Orang yang tidak memberi Al-Ma'un ni mereka yang enggan memberi pertolongan. Ma'un, orang yang enggan. Yamna'una enggan, Al-Ma'una memberi pertolongan. Apa dia maksud dengan pertolongan?
Pertama, pendapat mengatakan zakat amwalihim. Zakat harta mereka. Itu termasuk juga dalam al-ma'un. Zakat yang difardukan oleh Allah ke atas mereka. Itu termasuk dalam al-ma'un. Pendapat kedua kata al-mal, harta. Harta. Pendapat ketiga mengatakan apa manfaat yang didapati di rumah. Seperti al-fa, seperti kapak, seperti al-qidr, seperti periuk dan api. Tiga benda ni. Al-ma'un lagi, setiap yang memberi manfaat. Kullu ma fihi manfa'ah. Banyaklah. Yang kelima, apa dia? Yang kelima, iaitulah al-ma'ruf kulluhu alladhi yata'atahu an-nas fima bainahum. Mana sesuatu kebaikan yang sering diberi oleh manusia antara mereka. Mana apa-apa kebaikan yang diberikan sesama manusia. Itu juga termasuk dalam makna ma'un. Termasuk juga al-ma' wal kala', air dan makanan. Ada yang mengatakan air saja, al-ma'u wahdahu. Ada yang mengatakan al-ma'un ni adalah zakat, sedekah dan yang seumpamanya. Itulah banyak sekali pendapat al-ma'un ini mengenai perkataan al-ma'un. Tapi yang masyhur sekali itulah yakni peralatan yang sering digunakan. Contohnya macam kita kata peralatan yang boleh dipinjam oleh seorang jiran daripada jiran dia. Contohnya alat-alat untuk memasak, kayu, garam, air. Itu alat untuk masak. Alat-alat bercucuk tanam seperti cangkul ke kapak ke. Alat-alat yang alat menjahit seperti jarum. Itu masuk dalam ma'un. Apa dia? Lagi benda-benda lain yang boleh dipinjam dan digunakan segera. Nak guna segera. Boleh termasuk di dalam tu. Macam kita kata kita tak ada apa. Kita nak tebang pokok, kita tak ada alat tu untuk nak tebang. Mungkin sekarang ni modern sikit kan. Nak tebang pokok tu pakai mesin. Mungkin boleh masuk situ sebagai al-ma'un. Maknanya orang tu tak mau meminjamkan kepada seseorang benda yang nak dipergunakan ni Ustaz. Kalau dia tak bagilah, dia termasuklah di dalam kata tadi tu. Ya, dalam perkataan wa yamna'una ma'un je lah. Mana? Wailul lil musallin alladzina hum an salatin sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Makna dia akan mendapat azab daripada Allah. Wailun tu makna azab. Iaitu sekiranya dia semayang, dia lalai. Sekiranya dia semayang, dia nak menunjuk-nunjuk yura'un. Dan yang ketiga, dia menegah daripada memberi pertolongan. Itu al-ma'un tu lah. Pertolongan dengan alat-alat yang kita sebutkan tadi lah. Alat untuk masak, alat untuk cucuk tanam, alat untuk menjahit. Azhar, kadang-kadang bukan apa Azhar, pinjam tak pulang. Pinjam tak pulang kan, kadang-kadang pinjam dia rosak lah kan. Diam je. Tak Diam je. Tak sepatutnya lah gitu kan. Dia antara mempunyai dan maunya.
Kalau yang garam yang bagi. meminjam, yang meminjam tu kena faham lah kan. Kalau Itulah. kalau rosak gantilah. Cangkul pinjam diam je. Dia ambil kita duk tunggu mana cangkul, lama-lama kita sendiri pun lupa. Sebab lama. Itulah. Lupa sungguh. Itu orang yang Tentang kan patut ada satu bahagian lain pula kan, dia punya kita nak kata apa Ustaz dah? Ayat 4, 5 ayat daripada 4, 5, 6 ni dengan 7 ni maksudnya Allah Allah ni memberitahu ini pada orang munafik lah. Orang munafik dia baik kan? Dia baik tapi kita minta pertolongan dia tak mau tolong. Kan? Ini sifat munafik lah. Jadi Allah menekankan perkataan ni kepada orang munafik. Hang tak tolong orang. Ini sifat-sifat orang munafik lah. Ni lah sifat orang munafik lah. sifat orang munafik. Dan hang Atas tu sifat orang kafir. tapi itulah pembalasannya itu di hari belakangan besok lah. Yaumiddin di belakang kan. Wailun tu lah balasan dia wailun. Wailun tu anak azab. Wailun. Very ayat ni susun terlalu apa Ustaz kita nak very deep very deep. Susun ayat ni terlalu rapi dia nak beritahu kita tu kan, dia tidak cakap terus menerang. Tapi bahasa-bahasa seperti ni kadang-kadang mak kata datuk tu orang yang tak nak pulang balik tu kita nak kena cakap tarik je lah. Kadang-kadang bahasa tu macam ni tak faham. Kau dah pinjam kau pulang balik tau. Bila kau nak pulangkan balik? Tanya. Kasar sikit kan. Pinjam balik pulang. Kita tak pergi pinjam. Bukan kita tamak tak pergi pinjam. Kita hanya nak ingat. Besok hang nak pinjam balik pada aku balik. Sebab sampai bila-bila hang nak pinjam, hang tak akan beli barang tu. Sebab hang boleh pinjam kat aku. Masalahnya saya kalau dah tahu orang tu tak bagi duit, memang saya tak bagi pinjam. Tak tahu. Berdosakan saya. Kita dah tahu sikap dia. Abang kata tak ada ah. 2-3 kali. Bohong pula. Tipu sunat. 2-3 kali. 2 kali dosa. 2 kali dosa. Dah lah kena kod. Betul bohong pula tak ada. 2 kali dosa. Cikgu Iman jangan buat saya macam tu tau. Datin tu baru 2 kali dosa. Belum lagi duk cerita orang sebelah belakang lagi. Kan? Dosa ketiga belum cerita lagi. Memang ada orang suka karakter, suka meminjam. Kalau benda pinjam, suka pinjam. Bukan tak mampu kan. Yang suka. Habit. Kalau orang kata tercemas, tergempar kan tak apa lah kan. Kalau benda yang kita boleh Get ready. Sediakan. Kan. Kadang mungkin besar sangat. Tak apalah. Tapi kalau boleh, apa yang kita boleh milik sendiri tu biarlah kita milik sendiri. Benda yang kadang-kadang murah benda tu pun. Buat apa nak pinjam. Dia ingat nak pakai sekali ikut Ustazah. Lepas tu simpan orang punya. Lagi satu, kalau orang tua-tua dulu dia kata buruk cenaru, buruk ganti baru. Tu pasal orang kampung dia tak dia ada dalil tak nak bagi pinjam kat orang tu. Tak elok pinjam garam. Tak elok. Pinjam jarum. Macam tu kan. Cover like that, you know. Orang dulu tak nak bagi pinjam tu, dia cover sikit lah. Macam jarum. Dia kata tak elok pinjam. Benda tajam. Kan? Garam pun tak elok nak pinjam. Kena beli sendiri. Dia cover tau. Dia ada dalil dia tu. Untuk pergi pinjam. Kalau pinjam, garam tak boleh pinjam. Garam kena bagi yang sama. Kita minta lah bukan pinjam. Minta. Kita minta kan. Bagi je lah. Kadang-kadang kita nak masak lah misalnya kan. Tiba-tiba tak ada daun kunyit ke. Kita minta lah. Tentang isu Ustazah punya kanan aku pakai apa lah.
Pukul 9 semua. 9.30. So, Hmm. habis sampai berapa Ustazah agak-agak? Sebelum pukul 11 lah. Sebelum pukul 11. So, maksudnya sebelum 11 kami kena sampai ke sana. Kalau you all ada, saya bagilah masa 15 minit ke sebelum pukul 11. Ha? Jadi ni student ni memang student Ustazah ni memang dah ada Ustazah. Memang kita pakai buku tu lah. Jadi Ustazah Ya, Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah. Dewan dia dalam sebelah. Masjid Al-Falah sekarang balik. Sekarang malah sebelah wanita. Sebelah wanita Sebab saya tulis dekat situ masjid apa ni? Masjid Rahman dia. Masjid Al-Falah. Al-Falah ni. Allah kita jumpa dekat sana. Okey. InsyaAllah. Terima kasih Baik. Okey. Assalamualaikum. Okey. Ustazah, kadang-kadang kita bagi pinjam Ustazah. Kita kawan, lama-lama dia jadi tak kawan. Ya, Dia tengok kita pun dia lari. Teman-teman yang pinjam duit Ustazah, dia tengok kita dia lari. Jadi musuh pula. Itulah memang banyak macam tu lah. Banyak kan macam tu lah. Itu yang tak baiknya. Cumanya Ustazah, sebenarnya kan hari inilah pertama kali saya dengar dalam Quran cerita pasal pinjam ni. Saya tak sangka pula cerita pasal pinjam ni masuk dalam Quran. Kita cerita pasal hutang duit. Tapi tak pernah tahu pula yang kita kena, kita diminta bagi pinjam kat orang. First time saya dengar lah dalam ni. Itulah Alhamdulillah lah. Kita tak tahu. Surah Al-Ma'un lah. Memang perkataan tu digunalah. Al-Ma'un tu lah. Sebenarnya lah. Dalam perkataan itu yang kamu kata tadi, dalam sini menggalakkan kita meminjamkan untuk orang tu. Memang sebenarnya. Dalam kesusahan dan dalam keperluan. Orang memerlukan sesuatu, kita kena bantu lah. Bantuan. Genggam garam, walaupun secubit garam, dia perlu kan. Itulah dia. Kadang-kadang benda ni walaupun kecil kita tak Ingat macam budi bahasa je, itu je. Tapi sebenarnya dalam Quran dah sebut. Suruh bagi. Ni ada disebut contohnya orang yang ada tempat bakar roti kan. Orang Arab selalulah ada benda ni. Perbezaan jiran nak tumpang bakar roti dalam tempat pembakaran roti di rumah kita. Tempayan zaman dulu. Atau untuk menumpangkan barang berharga. Nak tumpangkan barang berharga juga termasuk juga dalam Al-Ma'un ni. Nak tumpang barang berharga di rumah kita. Tumpang parking kereta. Tempoh 1-2 hari pergi kereta ke apalah yang dah berharga. Ada yang mengatakan Al-Ma'un, masuk Al-Ma'un maksudnya enggan mengeluarkan zakat tadilah. Perangai buruk seperti di atas meskipun terserlah nyata di kalangan orang-orang munafik, namun kadang-kadang sebahagian perangai itu menghinggapi segelintir orang Islam. Dengan demikian orang berkenaan juga termasuklah dalam celaan ayat ini seperti perbuatan meninggalkan sembahyang dan enggan mengulurkan pertolongan ketika diperlukan, dan demikian dianggap menjatuhkan maruah kecuali kalau terpaksa. Mungkin boleh termasuk juga orang nak pinjam kereta. Orang nak pinjam kereta, nak bagi tak orang pinjam kereta? Betul. Payah nak bagi pinjam kereta ni. Kata orang tu dia cermat kata dia kan. Cermat dia kata ada orang minta nak pinjam. Pasal ni juga no. Anak pinjam kereta pun geram kadang dia. Kan. Lap balik, cuci balik. Kan dalam jadi macam mana? Apa ambil kereta isi minyak penuh balik kosong. Itulah semestinya. Allah payah. Tak pandai bawa diri. Itulah. Ya, Ustazah. Ini Ustazah Mulia pula nak cakap. Dia sebut bab pinjam kereta ni.
Kan sebenarnya kita tak salah duk amal pinjam kereta orang. Cakap ke anak-anak kita, cakaplah siapa-siapa yang boleh kita mampu cakap, janganlah amal pinjam kereta. Kereta ni bukan benda murah-murah. Pinjam cangkul okey, tak hantar balik tak apa. Dia pergi cangkul patah pun tak apa, kita tak marah. Tapi kalau pinjam kereta ni bukan benda. Tak payahlah, jangan pinjamlah kereta. Tak nak. Pergi ajak drive tuan rumah tu tolong hantar pergi hospital. Tolong hantar. Minta tuan rumah tu tolong hantar. Jangan pergi jumpa tuan rumah, saya nak pinjam kereta. Itu. Tak nak. Jangan bab pinjam kereta, jangan main. Tak nak. Ustazah, kalau kereta buruk pendapat saya lah. Tak nak. Kalau kereta buruk bagi pinjam rosak bayar. Tak usah. Dia tak akan bayar. Dia tak akan bayar. Alangkan cangkul patah, batang cangkul pun dia tak bayar. Bayar kereta, tak bayar. Saya maaf cakap lah, kalau nak pinjam kereta saya, minta maaf lah. Saya pergi hantar sendiri lagi baik lah. Okey lah. Pergi hantar sendiri. Jom nak pergi mana. Tak apa lagi. Saya boleh pergi hantar. Masya Allah. Sebab pinjam kereta ni dia jadi cerita panjang. Itulah cerita dia. Tapi pengalaman saya masa baru nak berhijrah di Australia dulu, saya cuma kenal seorang saja kawan saya masa kerja yang convert to Islam. Arwah dah sekarang dia pun, nama dia Sam. Saya sampai sana dia sediakan satu homestay dengan satu kereta dia punya. Dia baru masuk Islam dan dia buat macam itu pada saya selama 2 minggu. Saya homestay tu dengan kereta, dia bayar minyak penuh kereta dia bagi, Masya Allah. Saya rasa tak jumpa balik Malaysia kan. Tak ada. Saya nak start balik rumah saya masa tu. Itu adat orang sana. Adat kita orang Malaysia tidak ada tin. Adat kita orang Malaysia tidak. Jangan cari pasal. Rumah saya belum orang keluar lagi daripada sewa. Saya duduk dengan rumah mak tua, tapi saya tahu keluarga saya ada yang rumah dia masih kosong kan. Tak ada pun offer kereta dulu. Tak ada pun offer. Masya Allah, saya kata subhanallah. Tak sampai lagi kita. Tak nak. Meminjam ni memanglah susah lah sikit. Tapi kalau orang tu baru masuk Islam tu, dia boleh buat macam tu sekali tu. Masya Allah. Susah lah. Orang rapat ni. Kalau nak kata rapat tidak juga. Saya pernah kerja dengan dia setahun konsultan. Dia jadi konsultan masa tu kan. Bila saya teringat dia ada sana, saya kontak dia. Dan dia masuk Islam lah masa kat Malaysia tu kan. Tapi Masya Allah Akbar, lepas tu jadi saudara tu. Baik. Masya Allah Akbar. Saudara abang kita pun tak buat macam tu. Nak bagi pinjam kereta satu, tak ada lah. Yelah. Panggil Grab sajalah. Grab je lah. Ya, bukan Grab sajalah. Kita panggil Grab. Kemudahan. Grab. Kita perlu bayar. Panggil ambulan. Betul. Hospital panggil ambulan. Itulah cerita. Sebab itu cara kita di Malaysia, Datin Fadilah. Di Australia mungkin bukan setakat itu saja, mungkin maknanya ada lagi masalah yang dia tak masuk Islam pun dia praktis cara tu. Budaya dia. Ya. Kita di Malaysia tu je lah. Baiklah, kita mulakan budaya kita. Kita mulakan lah. Tak mahu saya. Tidur tak lena. Macam netizen cakap tadi lah, takut musuh, kawan jadi musuh. Ada pengalaman tau, kawan saya orang pinjam kereta dia 2 hari lah dia tidur tak lena. Masya Allah. Itulah kata lebih baik kita pinjam lah. Itu okey. Kereta je lah. Kalau lain-lain tu kita bagilah pinjam. Kalau macam Ustazah bagi contoh tadi cangkul, bagilah. Kalau sampai kereta nak pinjam, itu maknanya itu saya lah pendapat saya. Tapi kalau ada orang boleh buat tu maknanya salut lah saya. Hebat lah. Tapi rasa-rasa buat masa ni tak payahlah, tak usah cari penyakit lah. Apa ni Datin Fadilah. Kita buat yang lain lah.
Kereta ni bukan benda, Tapi bukan benda 100 kalau ada orang hati ikhlas memang nak buat macam tu, dia nak dapat pahala, biarlah kat dia. Kita cuba kan. Dia nak boleh buat lah, pahala. tapi tak Dia tahulah. rela. Nah. Dia rela, dia nak buat Dia nak- pahala. Bagi pinjam hak yang terbaik. Kalau ada BMW, ada Merc kan, bagi hak Ah, terbaik. itu boleh cakap sajalah, praktikal tak berlaku. Praktikal tak Kalau- berlaku. Kalau kalau nak bagi bangun macam tak pagi duk ikhlas je, gelap yang takut dia tu bagi. saja. Satu hari telefon lah. Ada lawak tau, kawan masa kita sama-sama kerja dulu lah, dia kata sayang bini dengan sayang kereta lagi, dia kata. Allahumma. Ini nikah, dia cakap nikah belanja 3,000 je. Kereta nak dapat kena tambah 1 lagi, 30,000. Jadi macam mana? Itulah cerita dia. Okey, dah habis kat tu, cukup. Okey dah. Yang ini lawak je cerita. Lawak je. Ya. Dia bukan lawak Ustazah, it's a fact. Fact. Facts of life tu. Itulah. what? Okey Kadang-kadang saja. Macam Saja Datin nak memeriahkan, tapi gambar tak reti nak masuk. Yang reti tekan suara je. Ya, tak berani nanti gambar. Nak tengok muka. Aduh. Itu dia tak berani, nanti hilang terus Datuk. Jangan cakap pasal. Okey, baik. Terima kasih. Maaf Terima kasih, Ustazah. terima kasih. Ganggu Ustazah. Terima kasih. Ya. Bagi pendapat betul. Allahu Akbar. Di mana kita kan? Di tahap mana kita tu? itulah Jauh lah dia. cerita Maun. Ini cerita sekadar pinjam benda-benda ringan bak kata Ustaz Abu Faziah tadi tu okey lah kan. Kita berdak lagi kan. Jadi bila sampai itu, bila sampai tahap kita ini walaupun kita kata itu cerita, kita masih lagi terikat dengan apa? Keduniaan kan? Ya, nafsu dunia betul. Terikat dengan dunia. Kalau sekiranya kalau katalah kita dah bagi dah tak ada, bukan itu rezeki kita, dah dipau ke dia orang ke, dah kita balik kepada apa tadi, qada. Kita percaya rezeki kita kan. Betul. Boleh tak? Tak semua orang. That's why. Dan macam Datin cakap tadi tu, you pergi satu tempat yang baru, masalah tu dia boleh bagi orang kita pun ada macam tu. Sebab orang tu kita tahu dia baru sekali, dia tak akan menipu kita dalam pada satu kali. Tapi orang yang kita dah kenal lama, kita dah tahu peribadi dia, yang itu yang kita curiga sebab kita tahu peribadi orang tu, yang kita susah nak bagi dia pinjam. Tapi kalau kita rasa okeylah, boleh. Cuba. Cuba. Betul. Tapi saya setuju juga pada Ustazah punya pendapat tadi. Kalau boleh tak pinjam kereta makcik, kenapa? Nak hantar mak saya hospital. Kita hantarlah mak dia hospital. Dapat pahala juga mengantar kan, kudrat. Berganda lagi pahala kita. Sebab bagi pahala tu satu tolong hantar, satu bawa kereta. Kan? Driver. Jadi driver. Macam. Detail. Okey, dalam Ustazah punya buku English version ada tak cerita? I tengah tengok tau. Pada masa yang sama saya tengah tengok ni. Ada ke? Ada dalam English version saying something about your Maun? Ada lah, tapi ada kan? Tak ada tu. Ada. Ada kan? Saya duk perhati juga ni, tengok kat sini ayat 107 kan. Dia kata Al-Maun ni kan, tengok sini. Tapi yang apa yang dia kata those days lah. Yang nak bagi pinjam kat orang tu a simple kindness thing like salt, sugar, water. Boleh sebut dah. Not like those 2 days lah. 2 days ni cerita lain lah. Kalau dulu pun orang nak pinjam unta pun tak ada orang nak bagi unta pinjam dah. Yang ni yang kata small thing lah. The small thing. Kadang-kadang kita small thing tu pun kita rasa susah nak bagi juga. Susah nak bagi juga. Ada itulah dia dan cerita ni. I'm trying to read. Dia punya. Cuba bawa zaman lah ni. Kalau orang nak pinjam telefon lah, kata ada 2 telefon. Orang kawan tu rosak nak pinjam 1.
Itu pun fikir banyak juga nak bagi pinjam tu kan. Ah, Allah. oh, that's why. Tengok keadaan. Okey ya. Angkat Kita tengok dalam sebagai kesimpulan lah. Ha. Akhir ni kan. Makna ada dua benda lah. Mana satu mengenai sembahyang. Mana siapa yang meninggalkan sembahyang bermakna dia mengabaikan arahan mengagungkan Allah. Nah tadi tu salatihim sahun apa semua tu. Itu manakala orang yang enggan menghulurkan bantuan al-ma'un tu, orang yang enggan menghulurkan bantuan atau pertolongan, ini al-ma'un, bermakna dia mengabaikan tanggungjawab mengasihani makhluk Allah. Dan ini adalah satu musibah. Anggap sebagai satu musibah. Semoga Allah menjauhkan kita daripada musibah ini. Dalam surah ini Allah menyenaraikan 4 sifat orang yang kafir dan munafik. Bakhil atau kikir, meninggalkan solat, bersifat riya bila menunaikan dan enggan menghulurkan zakat atau memberi pertolongan serta berbuat kebaikan. Wa yamna'un al-ma'un. Masukkan jugalah dalam al-ma'un selain daripada pertolongan benda-benda tadi tu, masuk jugalah iaitu zakat lah. Mana enggan membayar zakat, masuk dalam al-ma'un. Itu je lah kesimpulan dia. Yalah. Enggan membayar zakat pun macam tu juga Ustazah. Yalah. 2.5 pun dia rasa besar kan? Dia rasa besar. Kalau daripada RM1, 25 sen aja lah kan? RM1 kamu boleh. Dia bila dah beratus-ratus ribu tu dia rasa berat. Banyak nampak. Bila dah sampai 2,000, dah banyak tu. Itu dia. Itu yang kita. Tapi kita kalau ada satu sikap yang kita kata, saya tu kata kat anak, ingat tau, ada bahagian dalam duit awak tu bukan duit awak tau. Macam tu lah. Duit awak bukan duit awak. Ingatkan itu je lah. Kalau dia boleh percaya, okey lah. Dia mesti mahu percaya lah. Sebab zakat satu macam umpama kita apa kata dah suruhan kan. Suruhan. Tegahan atau suruhan. Dua perkara ni kan kita kena ikut kan. Jadi seorang mukmin, seorang yang beriman apa? Dua perkara. Buat benda yang ditegah. Jangan buat benda yang disuruh. Yes. Itu je lah. Bukan senang. Tapi memanglah cabaran hidup sekarang ni kan terlalu keras. Kita kata terlalu keras. Cabaran sekarang ni terlalu keras. Mana nak dapat tu kan? Kan? Kita tegakkan kat sini sebelah bahagian lain rubuhkan benda tu. Ada kan? Kita tegakkan sebelah sana rubuhkan. Bina balik itulah ni. Okey, pukul 11 dah Ustazah. Pukul 11. Pukul 11. Ada nak pesan apa-apa Cik Mun? Kak Mun tak ada apa. Al-Jannah petang ni kita berlatihan. Tapi pada semua muslimat, Datuk ada kat situ, Datuk ada situ lagi tak? Ada. Ada. Okey. Saya rasa saya sudah buat keputusan dengan AJK tadi. Tarawih kita, muslimat kita seperti biasa juga. Duduk atas. Okey? Atas. Dan lelaki ada melempar ruah, duduk sebelah kiri dan kanan seperti dulu. Saya berapa setuju diperasingkan lah. Kan? Tapi okeylah. Dan okey, orang lelaki pun menyokong juga. Pak Said pun masuk balik belakang sokong. Dia kata ya seperti biasa. Sebab perempuan yang tak tahu yang dia orang ada cadangan, bukan paksa, mencadangkan wanita solat tarawih turun ke dalam dewan. Saya kata, saya tak boleh bagi pandangan tu sendiri. Sebab kita kena tanya macam mana. Bagi saya tidak bersetuju. Sebab nampak sangat kita diperasingkan tu tak maulah. Kita mungkin setujulah Datuk kata untuk minggu pertama, minggu kedua tu memanglah ramai kan.
kan? Mm-mm. Terus-terusnya akan pergi ke tempat-tempat lain. Dan sekarang ini pun saya rasa mungkin ada ramai juga yang akan pergi ke Putrajaya. Kan? Mm. Anwar membenarkan apa tu Putrajaya tu digunakan untuk apa kata orang dakwah kan. Ya, tapi okey Datuk, kita okey macam Okey, saya rasa okey. kalau dia orang nak satu sub untuk kita bagi. Kita Bagilah. pendek sub, bagi sub lagi satu pada mereka. Okey, it's alright. And then kita duduk belakang. Okey. Dia orang kan boleh semayang kat sisi tu Kak Mun. Boleh kan. Buka Ya. panjang. Betul, Panjang. kalau Tempat kita yang secebis tu mereka nak ambil juga, melampau lah. Kita pun nak aircon juga. Pandangan aja. Ya, betul lah kan. Kita tak nampak jemaah kat depan. Tak seronok pula. Kalau betul. kita kat Macam luar, terpisah sangat. betul. Kat kan. luar tu kita macam tak berapa manis lah perempuan kan. Ada lelaki lain. Kalau you tengok kalau banner masjid dia orang suka, dia orang akan kata kenapa perempuan kena naik atas, lelaki dia sebab kita utamakan wanita tu. Wanita tu. Assalamualaikum. Mun, Kak Mun. Minta maaf Kak Mun. Saya kena keluar. Ada ustaz nak datang rumah. Ustaz datang rumah ni sebelum semayang Jumaat. Okey. Minta maaf ya. Saya doa. Okey. Assalamualaikum. Okey, kita jalan dulu. Kita baca doa dulu lah kot. Sebelum tu kalau kita ingat Fat, tahun lepas kita semayang, masa tu PKP kita dah dapat ke jarang? Lupa saya. Tahun lepas yang kita semayang tarawih dan kita makan. Kita tak dapat sangat lah, selesa. Dapat Sebab sejadah masing-masing. Sejadah masing-masing dan kita pakai tu juga. Kita pakai mask. Kita lama, masa saya ingat dah tahun lepas kita semayang, belakang sekali tu memang jarang lah, tak ada penuh sangat lah. Betul. Kan? Sah. Okey, insyaAllah lah. Lepas tu dekat bawah tu, saya tahun lepas saya semayang raya kat bawah sebab lewat kan. Apa pun tak dengar. Satu movement kita nak rokok, nak sujud pun kita tak dengar lah. Audio dia teruk. Yeah. So sekarang kita memang dah panggil orang buat pemasangan audio baru. Very costly. Memang costly. Kalau kena test dulu lah, kita kena test tengok. Tengah dia buat test. Tapi tak apalah, saya dah bagi keputusan kita nak biasa. Okay. Alhamdulillah. Dia ada buka puasa ke setiap hari? Ada ke? Ada buka puasa? Ada orang dalam buka puasa tu, Ustazah? Setiap hari. Tapi itu pun saya bagi pandangan juga sebab kalau you buat pilihan pun susah nak handle. Ada yang meridang dan ada yang pack. Sebab you macam ni, datang dia pack, dia ambil yang pack tapi dia makan juga yang hidang. Janganlah kalau pack sahaja. Pack semua. Tapi untuk muslimat, saya buat keputusan, saya dah cakap selipah, kita pack. Kalau you nak makan kat sana, you makan. You nak bawa balik pun. Jadi kekotoran sampah pun boleh dikurangkan. Nak basuh-basuh tu kan. Ya, betul. Orang makan macam kita buat sekarang. Lah you nak bagi menu rahmah, up to you lah. Menu rahmah pun okey. Lengkap protein, karbohidrat semua. Hari ni ada nasi, lauk ayam, ada sayur, air flow. Okey, besok kan lusa bagi daging automatic. That's all. Siapa nak bagi lebih pada itu, up to the person yang bagi. Okey. InsyaAllah. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana farjithu ilaina 'inda hajatina ilayhi wa la tunsinahu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Fattah. Ilahina ya Fattah, ya Fattah ya Alim. Ya Fattah ya Alim, iftah abwaba qulubina binurika warhamna bi ta'atika
واحجبنا عن معصيتك وامنن علينا بمعرفتك. إلهنا 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 يا فتاح يا عليم، أغنينا بقدرتك عن قدرتنا، وبعلمك عن علمنا، وبإرادتك عن إرادتنا، وبصفاتك عن صفاتنا، فأنت صاحب المدد والفتوح، وأنت على كل شيء قدير. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai yang maha pembuka, ya Fatah, wahai yang maha mengetahui, ya Alim, bukakanlah pintu-pintu hati kami dengan gemerlapan cahayamu, rahmatilah kami dengan ketaatan kepadamu, lindungilah kami dari derhaka kepadamu, serta anugerahkanlah kepada kami ilmu ma'rifatmu. Tuhan kami, ya Allah, ya Fatah, ya Alim, jadikanlah kami cukup dengan kudratmu, bukan bergantung pada kudrat kami, dengan ilmumu, bukan bergantung kepada ilmu kami, dengan kehendakmu, bukan mengikut kehendak kami, dengan sifatmu, bukan menghiasi diri kami dengan sifat kami. Engkaulah pemilik bantuan dan pemberi anugerah, dan Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal